Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh rindu kami boleh diberkati dan dibekali di dalam kehidupan kami, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, Tuhan berkati juga setiap kami yang sudah datang di hadapan Tuhan, kami yang sudah bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau, dan kami mau merendahkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini Kota Medan diguncang dengan kebakaran yang besar. 弟兄姐妹，最近棉兰市呢有一个非常大的工厂火灾， Yaitu kebakaran sebuah pabrik. 也就是工厂的火灾。 Ya, dan juga kebakaran itu menghanguskan hampir seluruh pabrik yang ada. 这一次的火灾已经烧毁了整间的工厂。 Pemilik pabrik itu adalah orang yang saya kenal dengan sangat baik. 工厂的老板是我非常熟识的一个人， Mereka adalah satu keluarga yang takut akan Tuhan, 他们是属于敬畏上帝的家 yang 庭， mengasihi Tuhan, 很爱上帝， mengasihi rumah Tuhan, 也很爱主的 dan 家， mengasihi para hamba 也 Tuhan. 很爱教牧同工。 Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih penginjil 几年很久之前呢，我还一个传道人的时候， dan melayani di sebuah gereja yang kecil, 我在一间小教会服侍。 ada jemaat saya menyewa rumah kepadanya. 我们的教会就跟他租房子， Ya, maksudnya menyewa rumah darinya ya, gitu 就 ya. 是跟他租房子。 Ya, dan juga biaya sewa sesuai dengan kemampuan jemaat saya. 那么租金呢是按照我们教会的能力。 Saya yakin bila jemaat saya tidak sanggup membayarnya, dia pun tidak akan mengejar untuk menagihnya. 我相信呢，如果我们的教会付不起，他也不会讨债。 Ini begitu sekilas tentang kehidupan yang saya kenal tentang pemilik pabrik ini. 这就是有关我对这个工厂主人的认识。 Ketika musibah kebakaran itu terjadi, 当发生这场火灾的时 ya 候， kami beberapa hamba Tuhan beserta dengan beberapa pengurus dan pekerja membesuk dan mengunjungi beliau. 我们教牧同工还有几位弟兄姐妹去探访他。 Sejujurnya kami tidak tahu bagaimana kami menghibur dan menguatkan keluarga ini. 坦白说，我们也不知道如何去安慰这个家人， Karena perkataan manusia itu terbatas adanya. 因为人的言语总是有限。 Tetapi satu hal yang memberikan kami kekuatan adalah 但是有一件给我们很大的力量是什么呢？ dari mulut mereka beberapa kali keluar ayat-ayat Alkitab. 就是从主人他们的口中说了这个圣经的话， Sebuah pengakuan iman di tengah puing-puing pabrik mereka yang hangus. 就是他们在被烧毁的废墟中的一种信仰告白。 Kami yang hadir di sana tidak banyak bicara. 我们当时出席的人呢，没有说很多的话。 Dan pada saat itu kami berkumpul bernyanyi bersama-sama. 那个时候我们一起唱诗， Dan ketika kami menyanyikan lagu-lagu rohani ini, 当我们唱诗歌的时候， terdengar isakan tangis yang 我们也听到他们的那种哭的声音。 dan kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menghibur mereka. 我们相信只有上帝能够安慰他们。 Doa yang kami panjatkan pada waktu itu juga sangat sederhana. 我们那个时候的祷告也很简单， Kami hanya mohon Tuhan menguatkan mereka dan menghibur mereka. 我们只求神刚强安慰他们。 Saudara-saudari yang dikasihi 亲爱的 Tuhan, 弟兄姐妹， hidup kita di dalam dunia ini tidak selalu sesuai dengan rencana kita. 我们的人生不会一切都按照我们的心意而 Ada 行， musim tawa, tetapi juga ada musim air mata. 有这个欢笑的季节，也有泪水的季节， Ada hari yang terang, ada juga malam yang gelap. 有这个白昼，还有黑夜 Namun firman Tuhan memberitahu kepada kita, 但是神的话告诉我们， dalam segala keadaan Tuhan sama sekali tidak meninggalkan kita. 在任何的情况，神从未离开过我们。 Di tengah api yang menghanguskan, kasih Tuhan tidak akan pernah terbakar. 在熊熊的烈火中，神的爱永远不会 Di tengah 熄灭。 Di tengah kehilangan yang menyayat pengharapan di dalam Kristus tidak akan runtuh. 在
刺透人性的失去中，在基督里的盼望也不会褪色。 Di tengah duka yang berat, Roh Kudus juga tetap hadir bekerja membentuk kita. 在沉重的悲伤中，圣灵不断的工作来塑造我们。 Inilah inti kebenaran di dalam Roma pasal 8 yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. 这就是罗马书第8章的核心。 Di dalam segala keadaan, 在任何的情况， Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam. 上帝正在为一些更深的事工作， Bukan hanya memulihkan kita, 不只是医治我们， tetapi membentuk hati kita 也塑造我们的心， agar kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. 使我们越长相基督的样式。 Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan membahas surat Paulus 今天我们要一起来探讨保罗的书信， tentang bertumbuh serupa dengan Kristus. 就是要长成基督的样式。 Nanti sore kita akan membahas dari surat Injil 等下午我们会从福音书来探讨， untuk belajar bagaimana kita bertumbuh sesuai dan serupa dengan Kristus. 我们要学习如何成长这个按照神的旨意来成长。 Pagi ini kita akan belajar ada 3 kebenaran. 今天我们要学习3项真理。 Poin pertama kita akan belajar tentang Roh Kudus menolong kita di dalam penderitaan untuk bertumbuh serupa Kristus. 第一点，圣灵帮助我们在苦难中长相基督。 Roma 8 ayat 26 demikian firman Tuhan. 罗马书第8章26节记载说， Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. 况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami kondisi yang seperti dicatat di dalam ayat Alkitab. 我不晓得弟兄姐妹有没有面临和圣经记载同样的情况。 Masalah yang kalian hadapi begitu berat adanya. 我们所面对的问题是如此的沉重， Sampai-sampai tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. 我们甚至不晓得如何祷告了。 Bahkan membuat juga kata-kata kita terasa habis dan tidak tahu lagi apa yang ingin bisa kita doakan. 我们已经不晓得该说什么，该祷告什么。 Tetapi Alkitab memberikan sebuah penghiburan bagi kita. 但是圣经给我们一个 Roh 安慰， Kudus tidak tinggal diam. 圣灵不会袖手旁 Dia 观， menolong kita di dalam kelemahan kita. 他会在我们软弱的时候帮助我们。 Dan kelemahan yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah kelemahan rohani. 在这里所说的软弱是属灵的软弱。 Saat kita tidak bisa lagi berdoa, 当我们不再晓得如何 Roh 祷告， Kudus akan menolong kita untuk berdoa. 圣灵将帮助我们祷告。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Roh Kudus akan menolong kita berdoa di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 圣灵会用我们说不出来的叹息替我们祷告。 Kata keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu ada masalah yang begitu berat yang tidak sanggup lagi untuk diungkapkan. 这里所说的说不出来的叹息，是指我们所面对的问题是何等的沉重，是我们难以形容的。 Di dalam kondisi yang demikian itulah Roh Kudus hadir. 就在这样的情况，圣灵临在， Ini seperti pepatah Tiongkok mengatakan sebuah kalimat. 这就好像中国的俗语这样说： Ada 成语ya, yang mengatakan 雪中送炭. 雪中送炭。 Artinya pada saat musim salju ada orang yang mengirim batu bara. 他的意思是说，在下雪的季节的时候呢，有人送这个火炭。 Di saat badai salju yang sangat dingin, 在面临这个雪暴的时候， yang paling dibutuhkan bukanlah nasihat yang panjang, 最需要的不是长篇的劝告， tetapi yang paling dibutuhkan waktu itu adalah kehangatan yang tepat waktu. 那个时候最需要的就是及时的温暖。 Demikian juga ketika Roh Kudus hadir saat doa kita membeku. 同样的，当我们不晓得如何祷告的时候，圣灵帮助我们。 Roh Kudus membawa batu bara menghangatkan kita dan menolong kita tepat waktunya
untuk menyalakan iman kita. 圣灵会好像送我们那个火炭，在这里燃烧起来，让我们有这个火热的信心。 Bapak Ibu Saudara, ini memberikan sebuah kebenaran rohani yang sungguh indah di dalam kehidupan kita. 这是一个非常美妙的一个属灵的功课。 Berbicara tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. 谈到圣灵在信主的人身上的工作， Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. 圣灵是三位一体的第三个位格。 Roh Kudus bukan sekedar kuasa. 圣灵不仅仅是关于能力， Roh Kudus adalah pribadi yang hidup dan dia adalah Allah itu sendiri. 圣灵是一个位格，它也是上帝本身。 Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang esa. 圣父、圣子、圣灵是三位一体的神， Yang menyatakan sebuah relasi yang erat, relasi yang intim antara Allah Tritunggal. 这就是三位一体之间的一种亲密关系。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Sekalipun Roh Kudus sanggup menolong kita 即便圣灵能够帮助我们 menyelesaikan masalah kita, 解决所有的问题， menyelesaikan masalah-masalah yang sesulit apapun. 不管什么困难，他都能够帮我们解决。 Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita 但是今天神的话语强调说， yang paling utama diselesaikan dan ditolong oleh Roh Kudus adalah kelemahan kita di dalam hal berdoa. 圣灵对我们的帮助主要是这个，当我们软弱不能祷告的时候， Mengapa Roh Kudus menolong kita untuk berdoa 为什么圣灵会帮助我们祷告呢？ dan bukan langsung menolong kita menyelesaikan masalah? 而不是马上帮助我们解决问题呢？ Jawabannya sangat sederhana. 答案很简单， Sama seperti relasi Allah Tritunggal begitu intim adanya. 就好像三位一体之间的那种亲密关系， Demikian juga Allah menghendaki hubungan yang intim antara Allah dengan kita anak-anaknya. 上帝也要我们和他有亲密的关系。 Doa adalah salah satu cara utama kita memelihara relasi yang intim dengan Tuhan yang mengasihi kita. 祷告就是我们维持与神亲密关系的其中一个方式。 Jika kita mengerti prinsip mengapa kita berdoa adalah demikian, 如果我们明白祷告的原则就是这个， maka kita tidak akan mudah kecewa dan berputus asa ketika doa kita tidak dijawab. 我们就不会因为祷告没有蒙垂听就轻易失望绝 Karena 望。 yang paling penting di dalam doa bukanlah solusi, 因为在祷告中最重要的并不是出路， tetapi relasi. 而是关系。 Saya mau Bapak Ibu Saudara mengingat kalimat ini. 我要你们记得这句话， Di dalam doa 在祷告当中 yang paling penting bukan solusi. 最重要的不是出路， Di dalam doa yang paling penting adalah relasi. 祷告最重要的是关系。 Itulah sebabnya ketika kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, 因此呢，当我们不晓得该如何祷告的时候， Roh Kudus tidak mengizinkan kita jauh daripadanya. 圣灵不会容许我们远离他， Ia mau kita tetap datang di hadapan Allah, 他要我们继续来到主面前， tetap berdoa, 继续祷告， tetap menjaga relasi dengan Dia. 继续保守与他的关系。 Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan Tuhan kita Yesus Kristus. 让我们来看我们的主耶稣， Kehidupannya di dalam dunia ini begitu sibuk adanya. 他在世的时候何等的繁忙， Bahkan sampai-sampai makan pun tidak ada waktunya. 甚至要吃饭的时间也没有。 Ya, Tuhan Yesus waktu itu sudah menyembuhkan banyak orang sakit. 那个时候，耶稣已经医了许多的病人。 Ketika dia mengajarkan firman Tuhan berbeda dengan pengajar-pengajar yang ada pada waktu itu. 当他教导的时候，与一般的教师不一样。 Setiap orang yang mendengarkan khotbah daripada Tuhan Yesus merasakan kuasa yang mengalir keluar. 每一个聆听耶稣教导的人都会感受到神的 Bapak, 力。 Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Sekalipun demikian Tuhan Yesus berdoa malam-malam ketika dia sudah letih, dia sudah capek, dia tetap mengambil waktu berdoa kepada Bapa. 虽然耶稣已经很累，但是他在晚上在黑夜仍然祷告。 Pagi-pagi buta dia juga bangun
berdoa kepada Bapa. 在早晨早早，他已经起来向父祷告。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐 Tuhan 妹， Yesus berdoa bukan mendapatkan kuasa rohani. 主耶稣不是为了得着属灵的权柄而 Dia 祷告， sudah memiliki kuasa rohani. 他已经拥有属灵的权 Tuhan 柄。 Yesus berdoa bukan dia mencari solusi di dalam pelayanan. 主耶稣祷告也不是为了寻找出 Tuhan 路， Yesus berdoa dan mengambil waktu menjaga relasi dengan Bapa yang mengasihi. 主耶稣祷告的主要目的就是要与父神保持亲密的关 Bapak 系。 Ibu Saudara, poin pertama kita belajar sebuah kebenaran. 在第一点，我们学习一项真理， Untuk bertumbuh di dalam Kristus, 要在基督里成长， kita harus terlebih dahulu menjaga relasi intim dengan Dia. 我们要保守与他有亲密的关系。 Ada sebuah buku yang ditulis oleh John Mark 有一本书是 John Mark Comer 所写的 yang berjudul Practicing the Way. 啊，它的主题是 Practicing the Way, itu sudah Ah. jalan yang praktis gitu ya. 实践的道路。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， di dalam buku ini menekankan bagaimana kita serupa dengan Kristus, 在这本书强调我们如何与基督相似， dimulai dengan tinggal dekat dengan Dia. 就是我们要与他亲近同 Kemudian 在， menjadi serupa dengan Dia, 然后和他相似， baru bisa melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. 如此才能够行耶稣所行的。 Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita mencerna 3 proses ini. 我要大家来这个消化这3个过程， Untuk bertumbuh serupa dengan Kristus, 要长相基督的样式， dimulai dengan intim dengan Kristus, 就是要从与基督亲近来开始， sehingga kita mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga lakukan, 如此我们才能够明白耶稣所教导以及所行的， sehingga kita sendiri pun bisa melakukan seperti apa yang Tuhan kita lakukan. 好让我们也能够行主所行。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄 di 姐妹， dalam kondisi kita yang bagaimanapun juga, 不管我们的情况如何， ingat Roh Kudus hadir menolong kita 记得圣灵会帮助我们， untuk menjaga relasi dengan Tuhan. 让我们保守与主的关系， Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa kepada Tuhan. 这样我们就没有理由不再向主祷告。 Bila suatu saat Anda tidak tahu lagi bagaimana berdoa, 如果有一天你不晓得如何祷告， apa yang harus Anda lakukan? 你该做什么呢？ Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， bila Anda tidak tahu lagi bagaimana Anda harus berdoa, 如果你不晓得该如何祷告的时候， apa yang harus Anda lakukan? 你该做什么？ Pegang janji firman Tuhan. 要抓住主的应许， Dan ingat Roh Kudus tidak meninggalkan kita. 也要记得圣灵不会离开我们 Dan katakan di dalam mulutmu. Dan katakan di dalam mulutmu, 要在你口里说 Roh Kudus tolong saya. 圣灵啊，求你帮助我， Tuhan akan menolong kita. 主就会帮助我们。 Ini poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua. 第二点， Roh Kudus menolong kita bertumbuh dalam Kristus untuk hidup sesuai kehendak Allah. 圣灵帮助我们在基督里成长，使我们能够遵守神的旨意。 Roma 8 ayat 27 memberitahu pada kita. 罗马书第8章27节记载说， Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 监察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。 Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini sangat powerful. 这一节的经文很有力量， Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan Allah menyingkapkan rahasia firman-Nya bagi kita. 听到明白神所启示的有福了。 Allah bukan hanya memandang apa yang tampak di luar. 上帝所看的不是外表的， Tetapi ia menyelidiki dan mengetahui apa yang di dalam hati nurani kita. 他监察人的内心， Dia mengetahui isi hati kita yang paling dalam.
他知道我们内心深处 Bahkan ketika kita sendiri pun tidak sanggup mengungkapkannya dengan kata-kata. 甚至我们自己都无法用言语来形容。 Melalui karya Roh Kuduslah kita bukan saja ditolong untuk berdoa. 透过圣灵的工作，我们不只是在祷告上得到帮助， Tetapi berdoa sesuai kehendak Allah. 我们也能够按照上帝的旨意祈求。 Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. 我再重复一次， Ketika kita ditolong Roh Kudus berdoa. 当圣灵帮助我们祷告， Bukan hanya sekedar berdoa. 不只是祷告而已， Tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 乃是按照上帝的 Ini 旨意 sesuatu 祷告。 hal yang luar biasa. 这是很了不起的一件 Secara 事。 sadar saja kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 很多时候我们都不晓得如何按照上帝的旨意祷告。 Dan ketika Roh Kudus menolong kita, 当圣灵帮助我们的时候， Dia menolong kita berdoa sesuai dengan kehendak 他会 Allah. 按照上帝的旨意为我 Melalui 们祷 karya 告。 Roh Kuduslah kita bukan hanya ditolong untuk berdoa, 就是圣灵的工作帮助我们如何祷告。 tetapi firman Tuhan juga memberitahu kepada kita, 神的话也告诉我们， Dia akan berdoa untuk orang-orang kudus. 他会为圣徒祷告， Dia akan berdoa untuk kita. 他为我们祷告。 Bapak Ibu Saudara dikasih 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹， Masih ingat khotbah saya minggu yang lalu? 还记得上个礼拜的讲道吗？ Apa karya Roh Kudus yang saya tekankan di dalam khotbah saya minggu yang lalu? 上个礼拜我强调圣灵的工作是什么呢？ Masih ingat 还记得吗？ apa? 什么？ Karya Roh Kudus di dalam minggu yang lalu yang Bapak Ibu Saudara ingat tentang apa? 上个礼拜你们听有关圣灵的工作是哪一方面呢？ Apa tujuan kita menabung ayat Alkitab sebanyak-banyaknya? 我们这个收存这个经文的目的是什么？ Apa tujuan kita membaca Alkitab setiap hari? 我们每天读经的目的是什么？ Apa tujuan kita menabung firman Tuhan sebanyak-banyaknya? 我们收存神的话的目的是什么？ Untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. 就是要与圣灵合作， Karena salah satu karya Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan firman Tuhan. 因为圣灵的其中一个工作就是提醒我们有关真理。 Hari ini ayat firman Tuhan menjelaskan karya Roh Kudus yang lain. 今天神的话语告诉我们圣灵其他的工作， Yaitu berdoa bagi orang-orang kudus. 也就是为圣徒祷告。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 主 Tuhan. 所爱的弟兄姐妹， Ini sungguh sesuatu hal yang indah dan menghibur kita. 这是非常美妙、安 Di 慰我 dalam 们的 kehidupan 一件 orang 事。 percaya Allah Roh Kudus hadir dan juga memimpin di dalam seluruh kehidupan kita. 在我们信主的生活当中，有圣灵来带领我们生活的每场面。 Orang-orang kudus di sini bukanlah orang-orang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. 这里所谓的圣徒，并不是指那些从来没有堕落犯罪的信徒。 Orang-orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. 这里所说的圣徒，是指那些相信主耶稣的人， Yang dosanya telah dibasuh oleh darah Tuhan 也 Yesus. 就是那些已经被耶稣的宝血洗净的人。 Kita menjadi orang-orang kudus secara sempurna. 我们成为完全的圣徒， Kekudusan bukan berasal daripada kesempurnaan hidup kita. 但是我们的圣洁的身份，并不是来自于我们完全的生活， Melainkan oleh karena kesempurnaan Kristus di atas kayu salib. 而是因为耶稣基督在十字架上的完全。 Oleh sebab itu ketika kita telah ditebus oleh darah Kristus, 因此，当我们已经被基督的宝血救赎的时候， tentu Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian. 上帝当然不会让我们一个人行。 Allah menghendaki kita berjalan dan hidup seturut dengan kehendaknya. 上帝要我们按照他的旨意而活， Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. 所以让我们留意， Hidup seturut kehendak Allah bukan hasil kekuatan diri sendiri. 按照上帝的旨意而活，并不是靠自己的能力， Bukan oleh kemampuan diri kita. 也不是靠自己的本事， Melainkan buah dari karya Roh Kudus yang memampukan kita. 那乃是圣灵在我们生命中的工作。 Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mengerti prinsip ini.
我要大家明白这样的原则， Hidup seturut dengan kehendak Allah 按照上帝的旨意而活， bukanlah hasil kekuatan dan kemampuan diri sendiri, 不是我们的本事、力量的效果， melainkan buah dari karya Roh Kudus yang memampukan kita. 乃是圣灵所结出的果子。 Oleh sebab itu ketika hari ini kita bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, 因此呢，今天如果我们能够遵行神所喜悦的事， hidup memuliakan nama 也 Tuhan. 就是荣耀主的名， Semuanya semata-mata karena Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. 这一切完全是因为圣灵在我们里面的工作。 Mengapa hal ini perlu saya tekankan? 为什么我必须强调这一点呢？ Supaya kita jangan terlalu memegahkan diri. 好让我们不要自夸， Supaya kita jangan menyombongkan diri. 好让我们不至于骄傲， Seakan-akan aku bisa hidup berkenan kepada Tuhan. 好像我们能够靠自己讨主 Seakan-akan 的 aku 喜悦 hidup，sudah memuliakan nama Tuhan. 好像我们的生命已经能够荣 Seakan-akan 耀 aku 主， sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 好像我们已经把最好的献给主。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Semuanya oleh karena karya Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita. 一切都是因为圣灵在我们里 Sehingga 面的 kita 工 bisa 作， melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. 使我们能够做神所喜悦的事， Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 能够遵守上帝的旨 Apa 意， yang memuliakan dan menyenangkan hati. 做那些荣耀、讨主 Bapak, 喜悦的 Ibu, 事。 Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sebelum Anda mengambil keputusan besar untuk berhubungan dengan Allah, 当你还没有做最大的决定与主建立关系， sesungguhnya Allah terlebih dahulu berkarya di dalam kehidupan kita. 其实上帝已经事先在我们生命中工作。 Demikian juga dalam hubungan relasi kita dengan sesama. 同样的，我们与人之间的关系也 Baik 一样 itu，pekerjaan, 不管是工作、 baik itu relasi 关系， maupun keluarga. 或者是家庭， Mari kita memohon supaya Roh Kudus juga menolong kita. 让我们求圣灵来帮助我们， Supaya kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 好让我们能够遵守上帝的旨意。 Khususnya juga di dalam masa-masa menghadapi banyak kesulitan, masalah dan penderitaan. 特别当我们面对许多的问题、困难重重的时候， Mohon Roh Kudus menolong kita, 求圣灵帮助我们， bukan hanya berdoa, 不只是祷告， tetapi berdoa sesuai kehendak Allah. 乃是要按照神的旨意祷告 Ini。poin yang kedua. 这是第二点， Poin yang terakhir. 最后一点， Allah turut bekerja di dalam seluruh hidup kita untuk bertumbuh serupa Kristus. 神在我们全部的生命中工作，乃为要我们长相基督。 Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita menyelami kalimat ini baik-baik. 我要大家好好的思考这句话。 Allah turut bekerja di dalam seluruh hidup kita untuk bertumbuh serupa Kristus. 神在我们全部的生命中工作，乃要我们长相基督。 Apapun yang sedang engkau hadapi, 不管你正在面对什么， baik itu suka maupun duka. 不管是欢喜或者是悲伤， Sesungguhnya firman Tuhan hendak memberitahu pada kita. 其实神的话要告诉我们， Ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu semuanya. 背后都有上帝的目的和旨 Mari 意 kita。melihat di dalam ayat 28 sampai 30. 让我们来看到18到30节。 Ayat 28 ayat yang sangat sering kita dengarkan. 28节是我们常常听过的经文。 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga akan dimuliakannya. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。
Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 memberitahu kepada kita, janganlah serupa dengan dunia ini. 在罗马书第12章第1节告诉我们，不要效法这个世界。 Bila Bapak Ibu Saudara membaca ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, 如果我们好好的读刚才所读的经文， sebenarnya mengapa firman Tuhan mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini? 为什么圣经教导不可效法这世界呢？ Ada yang bisa jawab? 你们有答案吗？ Mengapa firman Tuhan mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini? 为什么主的话告诉我们不要效法这个世界呢？ Jawabannya sederhana. 答案很简单， Karena engkau dan saya ditentukan oleh Tuhan. 因为你和我被主所预定， Karena engkau dan saya dipanggil oleh Tuhan. 因为你和我被主所呼召， Karena engkau dan saya dibenarkan oleh Tuhan. 因为你和我被主称为义， Karena engkau dan saya juga dimuliakan oleh Tuhan 因为你和我被主得到荣耀， untuk serupa Kristus. 好让我们可以像耶稣基督 Ini sesuatu hal yang penting untuk kita pahami. 这是很重要的。 Tuhan tidak menghendaki kita serupa dengan dunia ini. 主不要我们效法这个 Karena 世界， Tuhan telah menentukan kita untuk serupa dengan Kristus. 因为神已经预定叫我们像基督， Ini prinsip yang penting di dalam kehidupan orang percaya. 这就是信主的人一个很重要的原 Bapak 则。 Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， jika kita memahami Allah Tritunggal berkarya di dalam hidup kita, 如果我们明白三位一体的神在我们生命中工作， maka kita juga perlu menerima bahwa Allah Tritunggal turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. 那么我们也要相信三位一体的上帝也在凡事上工作，给我们带来好处。 Kalau kita perhatikan baik-baik, 如果我们留意， segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, 在我们生命中所发生的一切， rahasia firman Tuhan memberitahu bagi kita mendatangkan kebaikan bagi kita. 神的话语告诉我们，这一切都要给我们带来好处 Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. 就是给我们这些爱他的人带来 Bapak 好 Ibu 处。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， kita dapat mengasihi Allah bukan semata-mata oleh karena kita mau atau tidak mau. 我们之所以能够爱上帝，并不是因为我们自己 Firman 愿意 Tuhan 不愿意。 menyingkapkan rahasia bagi kita. 神的话解开了这个奥秘。 Kita dapat mengasihi Dia oleh karena panggilan yang daripadanya. 我们爱他是出于他的呼召， Karena ada rencana yang daripada Allah di dalam kehidupan kita. 因为在我们的生命里有上帝的计划。 Hari ini kita bisa mengasihi Tuhan juga semata-mata karya daripada Tuhan. 今天我们能够爱上帝，完全是因为神自己的工作。 Hari ini kita bisa bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Semuanya juga adalah karya Allah di dalam seluruh perjalanan hidup kita. 如果我们能够成长像耶稣基督，这也是完全是上帝的工作。 Apakah ini berarti hidup kita sebagai manusia harus pasif? 这是否意味着我们人就要成为被动者吗？ Jawabannya jelas tidak. 当然不是。 Membiarkan Roh Kudus mengendalikan seluruh hidup kita, ini bukan perkara yang mudah. 要让圣灵来支配我们的生命，这不是容易的事情。 Banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. 很多人承认自己相信主耶 Namun 稣， hidupnya tidak sungguh-sungguh dikendalikan oleh Roh Kudus. 但是他的人生生命并不是真正被圣灵来支配， Bukan Roh Kudus yang memimpin, 不是由圣灵带领， melainkan kehendak diri sendiri, 乃是自己的意愿、 keegoan diri sendiri, 自我， dan juga mungkin keinginan diri sendiri. 甚至自己的欲望。 Bapak Ibu Saudara, membiarkan Roh Kudus hidup di dalam diri kita, ini bukan perkara yang mudah. 让圣灵住在我们里面来支配，不是一件容易的事情。 Terutama bagi kita yang selama ini mengandalkan diri sendiri. 更特别是针对我们靠自己的人， Yang selama ini percaya diri dan mampu melakukan segala sesuatu. 就是那些自信、相信自己能够做许多事的人。 Hanya orang yang mau menyerahkan hidupnya dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus itulah yang bisa bertumbuh serupa dengan Kristus. 只有那些愿意被圣灵充满、让圣灵支配的人，才能够长相耶稣基督。
Saya umpamakan hal ini dengan seseorang penumpang yang hendak naik pesawat terbang menuju Singapura. 我就把这样的真理比喻成一个乘客正在坐飞机要飞往新加坡。 Ketika dia duduk di dalam pesawat, 当他坐在飞机里面的时候， kita mempercayakan sepenuhnya penerbangan itu kepada pilot yang ada. 我们就把飞行交托给飞行员。 Kita tidak bisa dan tidak boleh ikut campur mengendalikan pesawat. 我 Benar? 们不能够参与去操控这个飞机。 Tugas kita adalah duduk tenang 我们主要的工作就是静静的坐在 dan 那里 percaya kepada pilot yang mengendalikan pesawat itu. 相信飞行员的这个驾驶。 Demikian pula di dalam kehidupan kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus. 同样的，被圣灵支配的生命， Mengendalikan hidup kita serupa dengan Kristus. 它会引导我们的生命更像耶稣基督。 Di sini memberitahu pada kita sebuah rahasia. 这告诉我们一个奥秘： Engkau dan saya bukan hanya untuk diselamatkan. 你和我不仅仅是被拯救而已， Tetapi engkau dan saya diciptakan Tuhan untuk serupa dengan Kristus. 我们被造乃是为像耶稣基督。 Dengan kata lain, 换句话说， kita dikasihi Tuhan bukan hanya untuk sekedar memperoleh keselamatan. 神爱我们不仅仅给我们得救， Tetapi Tuhan mengasihi kita supaya kita serupa dengan Kristus. 神爱我们更希望我们能够像耶稣基督。 Orang yang hidupnya bisa serupa dengan Kristus itulah orang yang akan memperoleh kemuliaan yang daripada Allah. 那些像基督的人才能够得着基督的荣耀。 Dan ini hanya bisa dikendalikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. 这一切只能够由圣灵在我们的生命支配所产生。 Jika engkau tidak mau membiarkan hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus, 如果你不要圣灵来支配你的生命， bukan tidak mungkin engkau akan serupa dengan dunia ini. 那么你很有可能就会效法这个世界。 Bapak, Ibu, Saudara, ini sebuah rahasia firman Tuhan yang disingkapkan bagi kita. 弟兄姐妹，这就是神的话语所告诉我们的。 Kalau Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, 如果是圣灵支配我们的生命， maka kita harus belajar menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. 那么我们就要学习接受所有发生在我们生命的事。 Ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di balik itu semuanya. 在这一切的背后，都有上帝的旨意和目的， Yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. 就是要给那些爱他的人带来益处。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita biarkan hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. 所以，但愿我们都让圣灵来支配我们的生命。 Dan kita akan membuktikan apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita akan tergenapi. 我们就会经历神的话语所说的一切。 Kalau Anda mengerti hidup Anda dikendalikan Roh Kudus, 如果你明白你的生命是由圣灵支配的话， segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. 一切的事情都会给我们带来好处。 Bagaimana perasaan Anda? 你的感觉如何呢？ Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， kalau Anda membiarkan hidup Anda dikendalikan Roh Kudus 如果你愿意圣灵来支配你的生命， untuk menghadapi segala sesuatu 在你面对任何的事情的时候， yang mendatangkan kebaikan bagi kita, 一切都会给我们带来好处。 bagaimana perasaan kita? 你的感觉如何？ Bagaimana? 如何？ Tidak perlu khawatir. 不用焦虑， Hari-hari yang kita lalui penuh dengan damai sejahtera. 我们就会过着平安的日子。 Di dalam masalah yang berat sekalipun kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. 在面对沉重的问题，我们还能够仍然感恩。 Amin. 阿门， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti prinsip ini, tetesan air mata bisa mengalir. 弟兄姐妹，当我们明白这样的真理呢，我们会流眼泪的 Ini。sesuatu hal yang indah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. 这是神向我们解释的真理。 Ada sebuah buku yang berjudul, ini buku dalam bahasa Mandarin yang berjudul 在旷野被十字架。
有一本书的题目是在旷野被十字架， Di padang gurun memikul salib. 在旷野被十字架。 Bapak Ibu Saudara, hidup di padang gurun bagi kita sebagian orang Kristen itu saja sudah susah. 弟兄姐妹，对我们来说呢，一般的生活已经够难了，更何况是在旷野呢？ Tetapi firman Tuhan mengatakan di padang gurun bukan hanya berjalan tetapi memikul salib. 但是神的话告诉我们，我们不只是在旷野，还要被十字架。 Di dalam buku ini memberitahu kepada kita sebuah inti sarinya. 在这本书有一个核心信息， Padang gurun sering juga justru menjadi tempat pembentukan Tuhan di dalam hidup kita. 旷野往往是神塑造我们的地方。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， mungkin hari ini Anda sedang berada di padang gurun. 可能今天你正在旷野， Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu pada kita. 但今天神的话告诉我们， Padang gurun bukan tempat Allah meninggalkan kita. 旷野不是上帝离开我们的地 Padang 方， gurun adalah tempat Allah membentuk kita. 旷野是上帝塑造我们的所在。 Saya ingin Bapak Ibu Saudara menyelapi kalimat ini baik. 我要你们明白这句话， Di padang gurun memikul salib. 在旷野被十架， Bukan berarti Allah meninggalkan kita. 并不代表神离开我们。 Di padang gurun memikul salib. 在旷野被十架， Firman Tuhan memberitahu pada kita. 神的话告诉我们， Allah sedang membentuk kita 上帝正在塑造我们， untuk bertumbuh serupa Kristus. 让我们可以长相耶稣基督。 Inilah penghiburan kekuatan bagi kita 这就是给我们的力量和安慰， untuk bertumbuh di dalam iman kerohanian, 要继续在这个信心上成长， untuk tetap giat melayani Tuhan 要继续努力服侍主， dan tidak menyesal menjadi pelayan Tuhan. 也不会后悔成为主的仆人。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya menghendaki prinsip-prinsip firman Tuhan, 我明白这些神话语的原则， intisari firman Tuhan ini menghibur dan menguatkan kita, 这些神话语的核心信息将安慰坚固我们， membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, 让圣灵来支配我们的生命， menumbuh kembangkan iman kerohanian kita, 然后培养我们的灵命成长， sehingga karakter Kristus terbentuk di dalam kehidupan kita 好让基督的品格可以成就在我们身 dan 上， mempengaruhi relasi kita, 而且会影响到我们与人的关系， mempengaruhi pekerjaan 影 kita, 响到我们的工作， mempengaruhi keluarga 影 kita, 响到我们的家庭， mempengaruhi pelayanan kita. 影响到我们的侍奉。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐 saya 妹， ingin Bapak Ibu Saudara mengingat kalimat ini lagi. 我要你们记得这句话： Panggilan kita bukan hanya untuk diselamatkan, 我们蒙召不仅仅是 tetapi 得救， panggilan Tuhan bagi kita adalah bertumbuh serupa Kristus. 我们被召乃要长相耶稣基 Bapak 督。 Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， apa bedanya anak kecil mengasihi orang tuanya dengan orang dewasa mengasihi orang tuanya? 一个小孩子爱父母跟一个大人爱父母有什么分别 Kalian 呢？ tahu apa bedanya? 有什么分别呢？ Seorang anak kecil berbuat baik kepada orang tuanya 一个小孩子为父母做好事， oleh karena mungkin saja dia takut dimarahi ataupun dihukum oleh orang tuanya. 很可能是因为他害怕被父母骂，或者是被父母惩罚。 Tetapi berbeda dengan orang dewasa. 这跟大人成人不一样。 Orang dewasa berbuat baik kepada orang tuanya 一个成人给父母做好事， karena membalas cinta kasih orang tua di dalam kehidupan dia. 乃是为了回报父母的恩情。 Bapak Ibu Saudara, ini juga sebuah ilustrasi bagi kita untuk mengerti. 这也是一个很好的比喻。 Hari ini kita tidak berbuat dosa 今天我们不犯罪， bukan oleh karena takut dihukum oleh Tuhan. 不是因为害怕被神处罚。 Tetapi hari ini kita tidak berbuat dosa 今天我们不犯罪， karena
kita tahu Tuhan mengasihi kita. 因为我们知道上帝爱我们。 Jadi hari ini kita diingatkan. 今天我们被提醒， Kasih Tuhan itulah yang membuat kita tidak berdosa. 是神的爱使我们不再犯罪， Bukan karena kita tidak berbuat dosa, baru kita dikasihi oleh Tuhan. 不是因为我们不再犯罪才被神所爱 Kalau。Anda perhatikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, 如果我们留意从旧约到新约的圣 maka 经， Anda akan mengerti prinsip rohani yang demikian. 你们就会看到这样的属灵原则。 Di dalam perjanjian lama, 在旧约圣经， ada seorang nabi yang disuruh untuk menikah dengan seorang pelacur. 有一个先知被吩咐娶一个妓女为 Ini 妻， adalah sebuah gambaran tentang orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu. 这是象征以色列人和上帝之间的关系。 Pada saat itu bangsa Israel tidak setia, 那个时候以色列人不忠， tetapi Allah tetap mengasihi mereka 但是上帝仍然爱他们， dengan tujuan supaya Israel bisa kembali kepada Dia. 目的就是要以色列人回到 Allah 他的 tidak 面前。 Allah tidak menunggu umatnya setia dulu baru mengasihi. 上帝没有等到他的子民忠心，然后才爱他们。 Tuhan telah mengampuni dosa kita pada saat kita masih berdosa. 主在我们还犯罪做罪人的时候，已经赦免了我们的罪。 Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita 上帝已经向我们彰显他 supaya 的 kita 爱， punya kuasa untuk melawan dosa. 好让我们有能力抗拒罪恶。 Kisah Zakheus, 撒该的故事， kisah perempuan Samaria, 撒玛利亚妇人的故事， kisah perempuan yang kedapatan berzina, 这个犯奸淫妇女的故事， mempunyai prinsip rohani yang sama. 同样的属灵原 Mereka 则 terlebih dahulu mengasihi Tuhan. 他们 Saya ulangi, mereka terlebih dahulu mengalami dikasihi Tuhan. 他们首先被神所爱， Dan ketika mereka dikasihi Tuhan, 当他们被神爱的时 mereka 候， dituntut untuk tidak berbuat dosa. 他们被要求不可再犯罪。 Zakheus siap mengembalikan apa yang dia, bila ada suap atau korupsi yang dia terima. 撒该他愿意去赔偿那些他已经可能收了贿赂的事。 Perempuan Samaria yang punya 5 suami. 那个撒玛利亚妇女已经有5个丈夫， Tuhan Yesus tahu, 主耶稣知道一切， Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. 主耶稣还是爱他。 Dan akhirnya dia bisa memberitakan tentang Kristus kepada orang sekampungnya. 后来这位妇人也能够去传讲基督的爱，为他做 Kasih 见证。 Allah bukan upah bagi orang baik. 神的爱不是给那些做好事的人的一种奖赏， Tetapi kuasa mengubahkan orang berdosa. 乃是改变罪人的能 Ini 力。 sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. 这是很重要的， Bukan karena engkau tidak berbuat dosa maka engkau dikasihi Tuhan. 不是因为你不再犯罪才被神所爱， Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang terlebih dahulu hadirlah membuat engkau tidak berbuat dosa. 而是因为神先爱我们，使我们不再 Bapak 犯罪。 Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita bukan hanya dipanggil menjadi orang-orang kudus. 我们不只是蒙召做圣徒， Kita juga akan dimuliakan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 我们也会与基督同得荣耀。 Inilah puncak pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. 这就是我们上帝儿女的盼望。 Kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. 我们正在被塑造成这个像耶稣基督， Hari demi hari. 日复一日。 Suatu hari kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. 有一天我们会与基督同得荣耀。 Oleh sebab itu, 因此呢， penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini 我们今天在世界所经历的苦难， tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. 比不上将来上帝在荣耀的国度里所要给我们的荣耀。 Maka apapun kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini, 所以，不管现在我们面临什么困难， jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan akan hidup ini. 不要太快做一个结论。 Pandanglah pada pengharapan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. 我们要仰望那个永恒的盼望，也就是主所应许的。 Dia yang menciptakan kita. 他创造了我们， Dia yang mengasihi kita. 他爱我们，
Dia yang mau kita anak-anaknya serupa dengan Yesus Kristus. 他要我们像他的儿子耶稣基督， Diciptakan 我们被造 untuk memperoleh kemuliaan 为得荣耀。 yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. 愿主耶稣赐福我们， Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福。 Mari kita bersama-sama berdoa. 我们祷告， Kami minta Liam Bok Su pimpin kita dalam doa. 亲爱的天父，我们感谢赞美你，因为你爱我们，所以创造我们；因为你爱我们，所以救赎我们；因为你爱我们，给我们权柄做你的儿女，让我们能够与基督同得荣耀。但是我们也知道，在这个世界上，我们也要与基督同受苦难，因为在苦难的背后才有荣耀。主啊，感谢你，赞美你。我们知道我们自己不配，只有你的圣灵在我们生命中工作的时候，我们才能够长相耶稣基督，与基督同被十字架，与基督同死，与基督同得荣耀。感谢圣灵你的工作，你的帮助，你的引导，奉主耶稣基督的名，阿门。Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Sisi.